Okay, so ini adalah paparan yang ada saya nak bawakan kepada anda. Satu paparan iaitu Canva. Canva ni, canva.com ni kira kalau sekarang ni kira antara yang famous lah, digunakan oleh ramai para usahawan termasuk pejabat dan sebagainya untuk mereka membuat design. Okay, kenapa saya suka pakai Canva ni? Salah satunya ada banyak template yang ada, jadi kita tak perlu nak fikir kita nak design bentuk color apa, macam mana, color apa, lepas tu tema macam mana, kita tak payah fikir kerana semuanya dah ada dalam Canva. Hanya apa yang kita buat lagi, kita hanya perlu tambah gambar ataupun edit saja mana yang ada pada Canva. Okay, sebelum tu siapa yang pernah menggunakan Canva ni? Ada tak sesiapa yang pernah guna? Okay, kalau ataupun dah pernah tahu berkenaan Canva. Okay, ada okay, tak apa. So hari ni saya nak kongsikan anda bagaimana untuk kita buat business card. Business card cara mudah, sebab biasanya bila tuan-tuan nak berniaga, tuan-tuan pun nak letakkan business card tuan-tuan dan sebagainya kan. Jadi hari ni saya bagi contoh untuk kita buat business card. Sebenarnya banyak benda lagi kita boleh buat selain daripada business card. Saya gunakan tapi masih slow lagi. Okey, tak apa. At least kita dah didedahkan. Puan Mardiana at least dah didedahkan dengan Canva. Okey, ada banyak. Okey, cuma apa yang saya nak kongsikan kepada anda yang saya pakai sekarang ni adalah Canva Pro lah. Okey, jadi ada mungkin dia punya ada beberapa mungkin tools tu yang tak available kalau siapa yang pakai jenis yang percuma. Okay, tapi walaupun percuma sebenarnya tak ada masalah sebab dia tinggal lagi kreativiti kita, bagaimana kita nak membuat design tersebut. Okay, saya tunjuk contoh apa yang saya pernah buat. Kalau tuan-tuan perasan dalam banyak-banyak kelas saya tu, semua slide tu saya buat guna Canva je. Ini adalah antara design-design yang saya dah buat. Okay, nampak tak? Okay, ini adalah design yang saya telah buat. Okay, semuanya menggunakan template yang ada daripada Canva. Tak perlu saya nak buat baru, pening dan sebagainya. Saya copy paste saja apa yang sedia ada. Inilah dia. Okay, dan yang bagusnya apa yang mereka dah designkan ni ataupun template yang mereka beri ni sebenarnya adalah dah menepati gaya design profesional. Dari segi color, combination color dengan tulisan, combination color dengan gambar dan sebagainya. So itu adalah elemen-elemen yang gaya pro dah siapkan dah. Tinggal lagi kita edit saja. Kalau kita tukar kata tulisan pergi color lain pula, mungkin dia dah lari daripada tema. Itu sajalah. Tapi kalau boleh follow je. Tapi kalau tuan-tuan ada kreativiti sendiri lagi, tak ada masalah. Buat je. Okay? So ini antaranya yang saya guna. Selain daripada design ni pun saya gunakan juga untuk untuk buat borang. Buat borang, buat letterhead dan sebagainya. Sebab saya bantu ada satu persatuan. Ni nampak tak? Perasan tak? Ini adalah letterhead dan borang-borang yang saya buat. Okay? Saya bantu. Hanya menggunakan Canva saja semua ni. Tak perlu kita nak. Ini antara design-design lain lah. Okay? Termasuk logo. Logo pun saya gunakan Canva ni juga untuk buat. Okay? Ini antaranya lah. Okay. So far nampak tuan-tuan macam mana? Itu first impression dahulu berkenaan dengan apa yang Canva boleh tawarkan. Okay, dapat So kita proceed ke next. So sekarang ni tuan-tuan buka canva.com, tuan-tuan akan dibawa ke paparan yang berkaitan lah. Okay, canva.com. Okay, dia hanya perlu internet saja. Tak perlu nak install. Okay, kalau dekat mobile phone dia punya setting tu agak kecil sikit lah. Kalau nak lagi selesa, gunakan laptop untuk design. Tapi tak ada masalah, guna handphone pun boleh design juga. Sebab okay, orang rumah saya ni, wife saya dia selesa design guna handphone. Tapi saya tak selesa lah. Pasalnya faham lah bila waktu PKP ni jari kita ni agak besar, jadi besar. Jadi nak kena type, nak kena tekan dia tu dia agak lari sikit. Tapi kalau nak design guna handphone sebenarnya mudah. Tak ada masalah, lagi mudah sebenarnya. Saya pun tengok wife saya design agak bagi saya simple lah. Dia buat kata-kata kata-kata setiap hari lah. Saya bagi satu contoh. Okay, antara yang ada. Okay, saya bagi satu contoh.
Manakah dia? Dokumen. Okay, picture. Okay, lepas itu kita pergi ke ni dia. Ni antara benda yang didesainkan. Yang simple. Nampak tak? Ni. Ini semua design guna Canva lah ni. Tuan-tuan perasan tak ni? Okay, nampak tak? Ini semua design guna Canva. Hanya satu template, lepas tu tinggal edit yang color kuning tu saja. Senang. Okay, itu satu contoh. Yang lainnya, ini pun sama. Guna Canva juga. Okay. Okay. Ini siap untuk 30 hari. Untuk posting 30 hari dekat Facebook. Okay, next. Saya kongsikan yang lain lagi. Saya kongsikan dahulu untuk anda supaya anda boleh nampak apa benda yang ada dekat Canva ni boleh design. Ini doa-doa pagi. Okay. Okay, next. Tips niaga. Tips niaga. Okay, ini pun semua daripada Canva. Okay, nampak tak? Okay, you can do it. Oops, tertekan. Okay. Jadi semua ni dah ada, tinggal kita edit tulisan saja. Tulisan, letaklah logo kita, apa dan sebagainya. Semuanya ni adalah yang percuma. Maksudnya apa template yang ada dalam tu adalah template yang percuma. Jadi tak ada kekhawatiran untuk kita guna kena saman dan sebagainya, jangan risau sebab kiranya semua yang ada dalam Canva tu dah kira diberi kebenaran untuk digunakan. Okey. Ni contoh. Okey, ni contoh saya bagi satu contoh, tuan-tuan tengok. Saya besarkan dulu hasil kerja Canva. Hasil kerja Canva. Okay, 4 kemahiran yang perlu ada pada usahawan. Okay, so ambil macam ni, Google je dekat internet, carilah tajuk-tajuk yang tuan-tuan nak kongsikan, copy paste, edit dia. 5 asas utama usahawan berjaya. Lepas tu apa lagi? Fahami perniagaan anda. Okay, lepas tu apa lagi yang kita boleh buat? Tips usahawan do and don'ts. Buat, jangan buat. Okay, lagi apa lagi? 3 tips kembangkan perniagaan anda. Okay, lagi. Okay. Ni kosong. Kita siap. So kiranya semua ni ada dah. Tak perlu kita nak fikir, nak kena perah otak nak design yang lain. Okay. Okay, itu sajalah saya nak tunjuk buat masa ni yang pertama. So okay, dapat Okay, ada pertanyaan? Okay, Puan Maria, template tajuk apa yang utama tu? Sebab memang semua gambar point tu semua siap ada ke? Okay, point tu dia tak ada sebenarnya. Kita kena cari. Point tu, Puan Google lah point-point berkaitan. Lepas tu Puan tengok tajuk apa tajuk yang Puan nak kongsikan. Katalah digital marketing. So Puan cari template digital marketing. Okay, saya bagi contoh lah. Tadi nak buat business card, saya bagi contoh dulu. Kita tekan create. Okay. Untuk kalau tuan-tuan nak buat perkongsian di Facebook ataupun Instagram, saya cadangkan ambil saja terus Instagram post. Pasal apa? Instagram post ni dia akan merge terus kepada dua. Facebook boleh post, Instagram boleh post. Sebab lagi kalau tuan-tuan ambil di size template lain daripada di Instagram, nanti benda tu tak boleh nak post dekat Instagram. Sebab dia setting dia lari. Okey. Ini contoh Okey, contoh macam tadi Puan Martiana bertanya, okey, bagaimana nak cari tajuk point tadi? Okey, pertamanya katalah kita nak kongsikan berkenaan dengan usahawan. Okey, kita type lah entrepreneur. Okay, cari. Ni tekan sebelah kiri ni template. Okay, bila kita dah create tadi, lepas tu kita ambil Instagram post. Okay, saya tunjuk sekali lagi. Takut tertinggal. Okay, pergi canva.com ni. Okay, sebelah kanan atas sekali ada satu button warna biru iaitu create. Tekan create tu, dia akan keluar pop-up satu box besar ni. So, cari bahagian Instagram post. Okay, tekan Instagram post. Okay, pertanyaan. Tuan, tolong buat contoh cara nak buat e-book daripada muka buku hingga paparan muka surat dalamnya. Okay, yang ini saya kalau e-book ni saya tak ada kepakaran lagi sebenarnya. Okay, cuma insyaAllah lah kalau template untuk template tu ada je sebenarnya. Template e-book semua ni sebenarnya dah ada. Okay, Tuan Mutalib, ulang balik yang Tuan sedang tunjuk ajar tadi. Okay, yang tadi. Yang mana ya Tuan Mutalib?
cuba tuan tekan mikrofon. InsyaAllah cuba tanya. Tuan tanya dalam mic. Pakai mic tuan. Hello tuan, dengar. Yes. Boleh macam tuan start yang dekat mana tuan depan buat gambar tu nak pergi mana tu? Canva. Ya, sebab buka gambar macam nak pergi sini. Oh, pergi sini. Ha, Okey. Tuan buka Google. Okey. Okey. tuan buat saya tengok aja, saya tak ada buat. Tuan tengok. Okey. Buat saya ikut saya tengok. Okey, baik. Okey. Tuan pergi ke Google. Ni Google ni kan? Mana Google kita ni? Allahu Akbar. Hilang pula dia. Okey, Google lah. Ni Google bawah ni. Cari Google. Tekan Google. Lepas tu tuan type saja canva.com. Canva.com. So bila dia ni tuan type canva.com, dia akan terus keluar ke website dia. Bila dah pergi ke website ni, lepas tu tuan nak create design. So bagaimana nak create design ni? Okay, tuan pergi ke bahagian sebelah kanan. Ada satu button create design atas sekali. Yang sebelah kanan ni, warna biru ni kan, ke atas ni. Okay, so tekan saja create design tu. So dia akan keluar pergi ke apa jenis post yang kita nak buat, jenis design yang kita nak buat. Kita nak buat letterhead boleh, business card boleh, poster, logo, lepas tu Instagram post, lepas tu flyers, ada banyak, business proposal, resume pun boleh, report, newsletter, planner, book cover, ada banyak kat sini. Jadi kita carilah apa yang kita inginkan. Okay, so malam ni saya nak tunjuk ada dua lah, business card satu, satu lagi Instagram post. Okay, ataupun social media post. Cuma untuk social media ni saya cadangkan tuan-tuan ambil saja terus Instagram post ni. Pasal apa Instagram post? Dia compatible. Kedua-dua Facebook pun boleh, Instagram pun boleh. Jadi bila orang nak buat sharing tu mudah, senang. Kalau dekat WhatsApp tu tak ada masalah lah. Apa jenis format pun dia boleh untuk di forwardkan. Okay, so ini adalah tuan-tuan punya background. Okay, so sekarang ni kita nak buat perkongsian dekat Facebook. Jadi kita nak buat ala-ala poster lah, poster perkongsian. Okay, macam tadi Puan Mardiana kata kita nak kongsi cari point. Okay, contohlah kita nak kongsikan berkenaan dengan entrepreneur. Ni selepas kita tekan Instagram post ya, buat buku paparan ni. Betul tuan. Okey, terima kasih. Okay, dapat So, bila kita dah keluar ke paparan ni, lepas tu kita pergi ke sebelah kiri. Okay, sebelah kiri ni atas sekali ada satu bahagian template. Tuan-tuan carilah template apa yang tuan-tuan inginkan. Okay, tekan template ni, dia akan ada terus search. Okay, search ni tuan-tuan cari apa? Contohlah digital marketing pun boleh. Type saja. So dia akan keluar semua template yang berkaitan. Jadi tuan-tuan pilihlah template yang tuan-tuan inginkan. Okay, ini contoh-contoh dia. Gambar semua pun dah ada. Okay, contoh kita buat dekat sini lah, contoh senang Okay, kita cari satu. Digital marketing. Okay. Katalah kita cari cari bawah ni ada banyak jenis. Okay, top 4 ni contohnya. Okay. So ini dia tulis ini ialah top 4. Apa dia tulis itu? Digital marketing strategies. Okay, cuma dia punya tulisan ni saya tak berapa berkenan sebab dia agak tebal. Tapi tak apalah. Kita just nak tunjukkan. Okay, so daripada sini kalau tuan-tuan dah nampak, dia tulis itu top 4 digital marketing strategies. Dekat sini dia dah bagi siap dah. Ada yang dia dah bagi siap, ada dia bagi template kosong. Macam ni dah dia buatkan dah. So di sini dia tulis concentrate on your existing content. Lepas tu nombor 2, always strive to improve the user experience. Jadi kalau tuan-tuan nak guna bahasa Melayu, tukar je ke bahasa Melayu. So tinggal lagi apa yang kita nak tambah sini, kemungkinannya kita tukarlah. Okay, kita tukarlah kita punya nama. Contoh, okay, kat sini kita tukar Mr. Boy Hardy. Contohnya. Cuma tulisan dia tak berapa nampak. Tu saya tak berapa berkenan tulisan ni. Okay. So kalau kita nak tukar pun boleh tulisan ni. Okay, kita nak tukar tulisan ni. Okay, macam mana nak tukar tulisan ni? Tuan-tuan klik pada tulisan tadi, klik. So dia akan keluar button warna putih kat macam ni. So cari dekat atas ni ada bahagian tulisan. Okay, new tika. So klik kat situ. Tuan-tuan carilah jenis tulisan yang kita inginkan. Okay. Jadi
Jadi contoh macam ni, Josephine sends regular, tekan. So nanti tulisan tu akan berubah, nampak tak? Tulisan tu dah bertukar. Okay, kalau tuan-tuan macam tak berkenan tulisan ni, cari lagi lah. Mana yang tak ada tanda gambar ni, yang ini untuk pro saja. Kita cari yang percuma, basic punya. Cari je yang basic. Katalah kita cari tulisan lain lagi. Apa lagi tulisan yang ada? Katalah intro trust. Kita tekan, so tulisan pun dah berubah. So cuma dia tak berapa clear, tak cantik. Okay, kita ambil Josephine ni lah, senang. Okay. So nampak tak? So sekarang ni mungkin tuan-tuan rasa saiz tak clear, tak nampak saiz dia. So nak tukar saiz ni boleh buat dekat sini, sebelah tulisan tu. Tekan tambah, supaya tuan nampak dia punya tu saiz. Atau tuan-tuan boleh tekan sendiri, katalah tekan 50 terus, enter. Nampak tak? Okay. Lepas itu, apa lagi tuan-tuan nak tukar daripada sini? Mungkin tuan-tuan nak masukkan logo Facebook. Okay, logo Facebook, mana nak cari? Okay, pergi ke template ni, nampak bawah dia ada bahagian elemen. Okay, elemen ni apa tujuan dia? Elemen ni adalah macam galeri. Ada banyak benda-benda ikon dekat sana yang kita boleh dapatkan. So sekarang ni kita nak masukkan logo Facebook. So tekan saja Facebook, type, cari, enter. Okay. So dekat sini tuan-tuan pilihlah apa jenis Facebook punya gambar yang tuan-tuan inginkan. Cari mana yang tuan inginkan. Okay. Okay, contohlah kita ambil yang atas ni, mudah. Saya ambil yang ni, standard free. Okay, tekan dia. So dia tekan saja dekat situ, dia akan besarkan. Turun bawah ni untuk kita kecilkan. Okay, lepas tu pastikan nak tarik ni, bila kita, kalau tuan-tuan perasan, bila kita gerakkan cursor ni, dia akan pilih satu-satu gambar tu lah. Jadi untuk Facebook ni pastikan dia color biru. Bila tekan je, cursor tumbuh ke situ, then klik. So kita akan pilih lah gambar tu, dan kita tarik ke bawah. Kita resize. Okay, kita resizekan dia. Ini sharpna. Okay. Ini saya katakan kalau kita pakai handphone, dia memang akan ada masalah dengan jari. Okay. So nampak So simple. Ni dah siap dah. Kira macam ni dah siap. Okay. Sekarang ni tinggal lagi mungkin tuan-tuan nak masukkan gambar ke dan lain-lain ke. Mungkin gambar ni tak sesuai ke, tukar saja gambar ni. Okay. Contohlah saya edit, saya ni. Kita tengok dulu gambar ni dia pakai apa. So maksudnya gambar ni memang dia yang dah siap lah. Okay. Okay, katalah kita nak tukar semua ni. Kita tak nak pakai dia punya pun boleh. Okay. Jadi tuan-tuan edit. Katalah tuan-tuan nak tukar bahasa Melayu pun boleh. Okay. Type saja. Fokus kepada pelanggan sedia ada. Okay, enter. Okay, lepas itu kalau perasan tulisan tu dah keluar daripada kotak dia kan. So macam mana nak pastikan di dalam kotak ni saja. So di bahagian ni tuan-tuan tengok ada satu ni. Dia boleh tarik, dia boleh kecilkan. So dia akan berada dalam kotak berkaitan. Okay. Sebab tu saya suka nak tunjuk contoh-contoh ni sebab apa? Kadang-kadang kita banyak tahu benda ni dah. Kita dah tahu Canva. Cuma bila nak setting tu kita tak berapa nak pasti. Jadi akhirnya kita rasa macam susah jugalah Canva ni. Sebenarnya Canva ni lah yang paling senang nak buat kerja. Cuma lagi button-button tu kita kadang tak tahu macam mana nak gunakan. Sebab itulah hari ni saya nak tunjukkan kepada kawan-kawan macam mana nak gunakan satu-satu button ni supaya tuan-tuan faham. Okay. So bila dah ni keluar, lepas itu sebelah kanan ni pun mungkin kita nak tukar juga tulisan dia. Ini pun dia macam keluar agak ni sebenarnya. Kita ambil, kita masukkan dalam. So, okay, katakanlah okay, ini kita nak tukar. Okay. Kita padam. Apa tadi ayat dia? Always strive to improve the user experience. Okay. Sentiasa bersungguh untuk meningkatkan. Okay, dah panjang sangat.
Okay, tingkat pengalaman user contoh. So kalau macam ni dia dah terkeluar daripada kotak tadi kan. So apa yang kita kena buat, mungkin kita kena resize. Ada banyak cara nak resize. Okay, cara pertama ialah kita gunakan tulisan ni untuk kita kecilkan dia. So bila kecil orang tak nampak sangat mungkin tulisan tu. Jadi kita kekalkan mungkin 16. Kita masih kekalkan 16 balik. Cuma dia terkeluar juga daripada kotak. So cara yang kedua, tuan-tuan nampak tak di sepanjang barisan ni, okay, ada banyak button. Okay. So cara yang kedua, kita pergi ke yang ada bahagian spacing ni. Spacing ni ada anak panah atas dan bawah ni. Tekan spacing tu. Okay. So dekat spacing ni ada dua jenis. So kita nak jarakkan ke atas atau kita nak jarakkan melintang. So apa maksud dia benda ni? Okay. Tuan-tuan perhatikan betul dekat teks tu. Dekat letter spacing ni maksudnya penjarakan antara huruf. Dia akan nampak tak? Penjarakan antara huruf. Dia akan melebar huruf tu. Okay? Okay. So line spacing ni pula adalah penjarakan antara baris. Okay, baris atas, yang kedua, ketiga, keempat. So dia akan mengecil. Nampak tak? So dia jadi muat dalam kotak berkaitan. Kalau kita buat panjang pun boleh. Dia akan lari. Ni kita kecilkan dia. So dia semakin rapat. Okay, dapat tak tuan? Dapat tak? Beza dia tu. Okay. Atas ni penjarakan huruf melebar. Dia akan jadi lebar. Okay. Yang bawah ni ialah untuk penjarakan antara baris. Atas ke bawah. Okay. Siapa dapat dua benda ni? Boleh tak tekan satu? Saya nak tengok anda faham tak? Kalau saya nak tunjuk design tu, boleh nampak cantik design. Cuma saya tak nak tuan-tuan nanti tak faham macam mana nak gunakan button-button berkaitan. Malah saya punya tugasan adalah untuk memastikan anda faham macam mana nak gunakan button-button yang ada. Okay, dapat Okay, cun. Okay. So lepas tu mungkin kita nak tukar tulisan ni color dia pun boleh. Okay, klik pada tulisan tadi. Nampak tak pada bahagian atas ni ada huruf A, B, I. Okay, apa dia A, B, I ni? A ni adalah untuk text color. Okay, klik saja. So ada jenis color dekat sebelah ni. Okay, B ni adalah untuk bold macam biasa. Dalam kita punya words. I ni adalah untuk italic. Kita nak boldkan tulisan tu dan kita nak italickan tulisan tu pun boleh. Okay, sekarang ni kita nak tukar tulisan, tekan text color. Text color, so ada banyak keluar ni, pilih daripada ni. So kalau apa yang kita nak, putih boleh. Okay, cuma di sini kalau ada color yang kita rasa tak ada yang kena ke hati kita, tak ada masalah. Ambil pada bahagian dokumen ni, add new color. Tekan add new color. So cari kat situ, pick. Ni kalau ni adalah untuk tema merah. Lepas tu kalau kita nak tema kuning, tarik yang bawah ni pergi ke kuning. Kalau kita nak tema biru, tarik pergi ke biru. Dan daripada biru ni buatlah pilihan mana yang kita rasa kita sesuai. Tu dia. Okay. Kalau dah rasa sesuai, tekan saja. Dia akan berubah kat situ. Dia automatik akan berubah di sebelah kanan. Pada tulisan tu dia akan berubah terus. Okay. Apa tak tuan-tuan? Mungkin kecil tulisan tu, tak apa, saya ambil yang besar sikit. Bagi nampak bahagian teks. Okay. Kita ambil contoh. Okay, macam mana nak tambah teks? Kalau tuan-tuan nak tambah teks, saya tunjuk dulu contoh kat sini. Okay, teks Coach, tadi bahagian spacing tu kat bawah ada petak anchor untuk apa tu? Antara spacing antara barisan. Anchor. Boleh, kejap lagi saya tunjuk. Bagus, soalan yang bagus. Okay, ya betul, tahu tapi kadang susah nak setting. Okay. Yang bawah anchor tu apa ya coach? Okay, kita belajar dulu. Okay, cun. Okay. So anchor tu dia macam ni tuan. Okay, pertamanya saya nak tunjuk anda macam mana nak masukkan teks. Okay, so dekat sebelah kiri ni adalah bahagian teks, foto, ikon dan sebagainya. So kita cari teks, klik, ada 3 pilihan teks. Okay, dia tajuk utama, subheading, lepas tu ni kira dia punya body text lah. Ni biasanya untuk website. Okay, tapi terpulang, 3-3 ni tuan-tuan nak guna pun boleh. Okay, katalah kita ambil yang atas sekali. Okay, add heading. Okay, dia ni lebih pada macam tulisan ni banyaknya bold. Okay, so katalah kita type digital marketing. Okay, ni size ni penuh.
Okay, mungkin kita nak kurangkan saiz. Okay, kita nak kurangkan saiz 50 contohnya. Okay. Okay. Okay, nampak kan? Lepas tu kita enter lagi bawah. Okay. Mungkin bawah ni kita tambah lagi bulan Ogos, September. Okay. Okay, perasan Okay, pertamanya tulisan. Okay, tulisan nak tukar tak? Kalau nak tukar, tekan saja bahagian tulisan tu, kita cari tulisan yang kita minat. Okay, dekat sebelah kiri. Pilih, ada banyak tulisan yang kita boleh ambil. Katalah kita ambil yang ni. Jackson. Okay. Contoh. Okay, lepas itu, kita nak tukar color tak? Kalau nak tukar color pun boleh. Okay, tekan bahagian A. Okay. So, color katalah kita letak color putih. Okay, lepas tu, dia pun jadi color putih. Mungkin bawah ni nak tukar color lain. Boleh? Hitam highlightkan color bawah ni. Okay, bawah ni highlightkan. Okay, highlightkan dia. Okay, lepas tu pergi ke color. Tukarlah. Mungkin pergi ke color kuning. Okay, so dia pun akan bertukar color. Nampak? Okay. So, tekan lagi teks tadi. Okay. Mungkin kita nak boldkan. Tekan bold. Lepas tu italikan. Tekan italic. Okay. So, dekat sini kalau tuan-tuan perasan, jenis ini adalah dia punya elemen center. So, kita nak tekan kiri pun boleh, left, kanan pun boleh. Ataupun penuh. Okay. Ataupun center. Okay. Katalah kita ambil center. Contoh Okay. Lepas itu, ni kepada soalan Tuan Mutalib tadi. So, anchor text. Okay. Anchor text ini, okay, kita nak dia punya perubahan tu. Sekejap, saya turunkan sikit. Supaya tuan-tuan nampak. Okay, maksudnya apa Okay, anchor text ni adalah dia punya perubahan tu dia kira dia pakukan daripada mana. Jadi bila dia tarik tu, yang atas ke, yang tengah ataupun bawah tak berubah. Okay, kita tunjuk satu-satu. Katalah kita ambil anchor yang pertama ni. So maksudnya yang atas ni dia takkan berubah. Dia takkan bergerak. Yang bergerak pun bawah saja. Okay, saya tambah lagi satu teks supaya nampak. Okay, Kuala Lumpur. Okay, supaya nampak dia punya perubahan. Okay, kita pergi balik. Anchor So katalah kita nak buat line spacing. Okay, penjarakan antara baris. So kita ke kirikan dia. Perasan tak? Digital marketing putih tu tak bergerak. Yang bergerak hanya bulan September Kuala Lumpur saja. So kalau kita ke kanankan dia, dia pun akan makin menjarak. Dapat Siapa dapat tuan-tuan? Okay, tekan satu. Okay. Okay, next. So, kalau kita pergi ke anchor yang kedua, okay, apa maksud anchor yang kedua? Okay, kita pergi center balik. Okay. So, anchor yang kedua ni, dia akan ambil bulan September tu sebagai tengah-tengah. Sebagai tengah-tengah bulan September. So, apa yang akan berlaku? Cuba kita tarik. Tengok, ke kiri kan dia. September tak bergerak. Yang bergeraknya atas dan bawah saja. Okay. Okay. Saya bagi contoh satu lagi supaya tuan-tuan nampak. Itu tadi 3 baris. Yang ini saya nak tunjuk 2 baris. Okay. Kalau saya tekan yang 2 baris ni, bagaimana pula? Okay. So, kita ambil anchor yang tengah ni. So, dia pun sama juga. Dia penjarakan antara 2, atas dan bawah. Kalau 3 baris, so bulan September tu tak bergerak. Okay. So, kita pergi ambil anchor yang ketiga. Tekan anchor yang ketiga ni. So, yang tak bergeraknya ialah okay, yang tak bergeraknya ialah kalau 3 baris Kuala Lumpur. Dia akan stay. Sorry. So, Kuala Lumpur tu akan stay. Okay, dapat Okay. So, kalau 2 baris. Okay, kita tekan 2 baris. Pergi ambil anchor yang ketiga. Tekan. So, yang bergerak saja digital marketing tu saja bergerak. Yang bulan September tak bergerak. So, dapat tuan-tuan Okay, cun. Mudah saja ni, insyaAllah. Tuan-tuan akan jadi pro walaupun kita beginner. Tu saya kata saya ni beginner je, tapi insyaAllah nampak macam pro. Okay, then satu lagi, kita tunjuk lagi satu contoh. Okay, tekan lagi teks balik. Pergi ke spacing tadi. Okay, sekarang ni kita nak buat penjarakan huruf. Okay, kita tekan letter spacing. Okay, kita ambil yang pertama. Okay, apa yang berlaku? Penjarakan huruf ni
dia sebenarnya tak ada efek. Okey, kalau kita tekan ni, okey, dia sama saja. Okey. Dia bergantung kepada elemen yang kita buat nanti. Okey, perasan tak? Tak ada perubahan kan? Pasal apa tak ada perubahan? Okey, kerana kita punya elemen ni sebelah kiri. Bukan kiri, center. Jadi kita tengok ke kiri pula elemen dia. So apa yang akan berlaku? Kita ambil Dah balik coach ni. Tak faham yang elemen spacing. Tak nampak perbezaan dia. Okey, pertamanya untuk yang huruf ni untuk ke kiri ke kanan kan. Pertama kita tengok dulu kita punya elemen ni. Yang ini elemen kita left. Sebab yang pertama tadi saya buat elemen kita center. Ni macam center. So kalau center dia tak nampak lah elemen tu kan. So yang ini kita buat elemen left. Okey, left sebelah kiri. Dia memang tak nampak. Okey, tak apa. Saya bagi padam dulu separuh ni supaya nampak perbezaan. Okey. Okay, nampak macam ni nampak Okey, ini elemen center. Okey, ini elemen kanan. Yang ini elemen penuh tapi sebab dia tu ke kiri lah kiranya. Okey. So kalau kita buat spacing tadi, okey, so dia akan bergantung kepada elemen ni. Kalau ini sebelah kiri, so kiri sajalah. Dia akan stay, kiri tu akan stay. Kita boleh tarik dia. Okey. Okey. Jadi elemen spacing atas ni dia bergantung kepada kita punya alignment. Tak ada masalah. Hanya line spacing saja yang akan mempengaruhi. Yang bawah ni saja yang akan mempengaruhi atas dan bawah. Okay, dapat tuan-tuan Ini simple saja, don't worry. Cuma yang paling penting kat sini ialah penjarakan huruf tadi. Kalau kita nak bagi sama jarak huruf ni, katalah bulan September ni, okay, kita nak bagi sama jarak dia, tarik. Dapat tak tuan-tuan? Okay, dia left. Lepas tu bulan September ni dia tulisan tak penuh. Jadi kita nak bagi sama dengan atas, boleh. Highlightkan dia, hitam ni, highlightkan. Lepas tu tekan tadi spacing tu. Lepas tu tarik pergi ke kanan ataupun ke kiri. Ni ke kanan, kita nak bagi dia sama panjang. Okay, katalah Kuala Lumpur pun kita nak buat sama juga. Okay, tekan, highlightkan Kuala Lumpur ni, tekan lagi tadi, lepas tu tarik ke kanan. Tapi dia maksimum itu je lah yang boleh buat Kuala Lumpur ni sebab dia dah terlalu jauh. Cuma kiranya nak tunjukkan benda ni boleh bergerak kiri dan kanan, atas dan bawah. Okay, contohnya ni pun. Okay, so nampak tuan-tuan? Okay, mudah saja ni insyaAllah. Okay, cun. Okay, so lepas ini bila kita dah susun ni, ada satu lagi yang kita mungkin akan mengalami kesukaran nak buat setting. Saya ambil satu lagi contoh. Okay, saya tambah satu lagi teks supaya tuan-tuan nampak. Okay, ialah kita nak tambah ialah peserta kelas. Okay, contoh peserta kelas. Okay, contohlah tulisan ni saya nak buat kecil. Okay, katalah 30. Enter. Okay, nampak tak? So perasan tak? Kalau saya letak macam ni, kedudukan 3 ni tak sebaris semuanya. Okay, pertama sekali kita nak centerkan tak antara 3 ni? Maksudnya kita nak dia satu baris center. Boleh. Ambil ni, tekan, klik, lepas tu ada shift. Tekan shift. Okay. Shift tu, okay, shift ni yang dekat kita punya keyboard ni ada shift. Okay, tekan shift, lepas tu klik teks yang kedua. Hold shift, tekan lagi, klik lagi teks yang ketiga. So dia akan pilih 3. Dia boleh juga buat macam ni sekali. So dia akan pilih 3. Cuma bila ada gambar-gambar berlainan, so dia, gambar lain tu pun akan deselect. Jadi kita nak pilih teks saja. So macam mana nak buat? Okay, tuan-tuan tekan, seperti tulislah. Tekan shift. Tekan shift, kiranya hold lah. Kena hold. Lepas tu shift, SHIFT, shift plus klik text. Okay, macam mana nak pilih benda ni kan? Ni supaya tuan-tuan nampak. Okay.
So nak pilih, tekan hold shift tadi, klik gambar ni, tekan shift pada keyboard tu sebelah kiri atas control, lepas tu tekan teks yang kedua, lepas tu tekan teks yang ketiga. Jangan lepaskan shift tu. Okay, dapat tak maksud tu tuan-tuan? Okay. So bila dah dapat, okay, tuan-tuan nak sebariskan benda ni. Nak satu baris yang sama kan? Tuan, teks boleh group atau ungroup tak? Boleh. Kejap lagi kita akan tunjukkan macam mana nak groupkan teks. Sebab kita nak susunkan dia dulu, alignmentkan dia. So, ada 1 3 titik sebelah kanan ni. Okay. Sebelah kanan ada 3 titik. Tekan more tu. So, dekat more ni ada position. Okay, dapat tak? Ada position. So, tekan position tu. So, kita nak teks 3-3 ni macam mana keadaan dia? Kita nak dia tersusun secara left ke? Atau tengah-tengah ataupun kanan. Okay, katalah kita nak tekan dia kanan. So, dia akan sebaris kanan. Nampak tak? Ni kanan, kanan. Satu baris kanan tadi. Okay. Ini sebabnya elemen dia sebelah kiri. So, katalah kita buat elemen kanan. So, dia akan jadi elemen kanan. Ini pun sebab kerana dia punya spacing tadi. Kita bagi balik dia punya spacing. Okay. So, katalah kita nak dia center semua ni. 3-3 center. Okay, apa yang kita kena buat? Tekan balik position. So, ambil center. So, bila center, so benda ni semua akan center. Ketiga-tiga ni. Cuma ini yang tuan-tuan akan nampak seperti tak center. So, macam nak buat ni? Tekan balik. Sebab elemen tu dia bukan center. So, dia akan jadi center antara ketiga-tiga ni. Okay. Okay, lepas tu, pertanyaan puan tadi, kita nak groupkan dia. Boleh. Nak groupkan dia, ada button sebelah kanan tu, group. Perasan tak? Tekan group saja. So, dia dah jadi satu group. Tekan saja, dia akan jadi satu group dah. Okay, perasan So, nak ungroup balik pun boleh. Okay, nampak tuan-tuan? Okay. Okay, saya padam. Boleh saya padam ni? Okay, saya tunjuk balik elemen tu bagi tuan-tuan faham maksud elemen tu. Okay, katalah saya ambil gambar ni. Saya besarkan dia. Lepas itu, saya ambil gambar ini. Saya kecilkan dia. Okay. Oh, ni gambar bergerak. Tak mau dia. Ni untuk buat video. So, itu advance sikit. Saya tak nak tunjuk yang tu. Okay, kita cari gambar lain dulu. Okay, katalah Facebook ni. Okay, Facebook. Lepas itu, kita ambil lagi satu gambar. Okay, foto lah. Kita ambil foto pula. Okay, foto ni, kita cari foto. Katalah digital marketing. Type saja. Kalau tuan-tuan nak cari gambar tu, type saja. Apa gambar yang tuan-tuan inginkan. Okay, katalah gambar. Gambar ni lah. Okay, contoh Okay, gambar ni. Okay, sekarang ni gambar ni, dia macam tak tersusun lah. Okay, kiri kanan tak sebaris. Jadi, kita nak sebariskan dia pun boleh. Itu sebab gunanya position tadi. Okay. So, antara ni select 3-3 ni. Macam mana nak select? Macam saya katakan tadi, klik. Lepas tu shift. Tekan shift tu. Jangan lepaskan. Select gambar yang kedua. Select gambar yang ketiga. Okay. Then, kita tekan position. Pada position ni, kita ambil left. Kita nak sebariskan dia pada sebelah kiri. So, dia akan tersusun satu baris kiri. Okay. Kalau kita nak buat dia center pun boleh. Tekan bawah ni. So, dia akan jadi center. So, perasan tak? Di tengah-tengah semua ni. Okay. Lepas tu, lepas tu ada satu lagi. Kalau kita nak dia melintang pun boleh. Tekan saja melintang. So, dia akan semua ke dalam tu. So, kita tarik dia sikit. Kita tarik satu. Kita tarik kedua ni. Kita tarik ketiga ni. Okay. Katalah macam ni kan. So, kita pilih 3-3 ni. Kita nak bagi center dia melintang. Tekan position balik. Tekan middle. So, dia akan center. Cuma kalau perasan tak, dia punya jarak antara kiri dan kanan ni, Facebook ni, dia tak di tengah-tengah.
Perasan tak? Dia dah center, cuma tak di tengah-tengah. So macam mana nak buat? Tekan lagi balik gambar tu, pilih, tekan position. Okay, dekat bawah ni kita nak dia evenly, space evenly. Tekan horizontally. So dia akan jadi tengah-tengah. Gambar yang Facebook tu akan duduk tengah. Okay, perasan tak? So jarak Facebook ni ke logo ni dia akan sama dengan jarak ke kanan. Okay, dapat tak perempuan? Ada satu yang tulis tidy up. Tak apa tu. Yang mana? Ada tulisan kita petaan logo tu kita kemaskan. Yes. Kat bawah tu ada tidy up. Apa guna dia? Kat mana tidy up tadi? Tu lah tu. Saya tak nampak juga tu. Oh ni tidy up ni. Okay, tidy up ni ialah, okay, ini dia nak kita susun secara sekata. Dia atas, bawah, kiri, kanan. Okay, macam mana nak buat benda tu? Okay, itu saya kena tunjuk pakai gambar ni. Saya kena tunjuk menggunakan elemen. Mudah. Okay. Ni saya padam tuan-tuan Okay, katalah bulat ni. Kita resizekan dia sikit. Lepas tu ni. Kita resizekan dia juga sikit. Ni bagusnya benda ni. Okay, katalah kita tambah lagi satu. Okay. Tambah lagi satu. So maksudnya kita buat 4. Okay. So kita ada 4 gambar. So gambar-gambar ni kita nak susun dia macam mana? Okay, contohlah kita nak dia semua sebelah kiri. Kalau kita buat manual, boleh. Cuma dia lambat dan tak cantik. Jadi apa yang kita buat? Kita pilih gambar ni satu-satu. Okay. Shift. Tekan. Lepas tu position. Lepas tu pilih sebelah kiri. Left. So dia akan tersusun. Semua sekarang ni, kalau perasan tak, dia tak tersusun seperti yang kita nak mungkin. So apa yang kita kena buat, katalah saya tukar color supaya nampak ni. Okay, apa yang kita buat, pilih gambar ni lagi sekali. Okay. Lepas tu kita pergi position. Lepas tu tidy up. Apa maksud tidy up ni? Tidy up ni dia akan susun gambar yang pertama dengan keempat. Dia akan stay. Lepas tu gambar yang kedua, ketiga tu dia akan susun jarak atas, bawah, kiri, kanan tu akan sama. Okay, macam mana? Kita tekan. Sebab ini dia besar sangat. Okay. Sebab tu dia punya ruang tu tak nampak. Okay, saya kecilkan dulu Kalau saya laju, tuan-tuan bagi tahu lah. Okay. Macam mana masuk tidy up ni, saya selerakkan dia balik. Okay, ini atas, ini gambar atas, ini gambar bawah. So saya tekan ke bawah ni. Okay, saya katalah saya letak dia di sini. Jadi macam mana benda ni akan berlaku? Pilih semua gambar ni balik. Kita tekan position, kita tekan tidy up. Okay, tidy up ni gambar biru dengan kuning tu dia akan jadi center, tetapi jarak dia still sama. Maksudnya dia di atas, di bawah dia akan sama. Perasan tak? So, bila kita buat tidy up, ini dia hanya ke kiri dan ini ke kanan, dia akan jadi center semua ni. So, gambar yang kedua dengan yang ketiga ni, dia punya jarak ni akan sama antara satu sama lain, keempat-empat ni. Itu dia maksudnya tidy up. Okay. Dapat tuan-tuan? So, position dia main dekat position je lah. Kena main banyak dekat position. Okay, untuk horizontal tu pula. Okay. Horizontal ni, okay, ni contoh. Okay. Okay, horizontal ni dia hanya susun, okay. Contohlah kita kiri kanan ni, gambar ni kita sama. Atas bawah ni dia hanya susun kedudukan tu seperti ini. Saya tunjukkan tuan-tuan dulu. Okay. Dia takkan kotak warna kelabu ni dengan bulatan putih ni dia tak akan center. Dia akan still pada kedudukan yang sama. Cuma jarak dia kiri dan kanan tu dia akan sekata. Okay, maksud dia macam mana? Tekan. So dia akan berubah. Nampak tak? Dia stay. Cuma jarak antara biru, putih dengan biru dan ke bongkah color kelabu ni sama jarak sebenarnya. Ni. Sebab itu dia maksud horizontal. Maksudnya apa? Maksudnya yang tengah-tengah ni, tengah-tengah tu dia tak susun sekata. Jadi kalau kita nak semua sekata, kita tekan tidy up balik dan dia akan susun balik. Okay, dapat tuan-tuan Nampak simple benda ni. Agak teknikal, kira
mungkin kalau dah biasa dengan benda ni dia akan rasa boring lah. Tapi siapa yang baru, insyaAllah ini adalah benda baru yang akan banyak membantu dari segi design nanti. Okay, dapat dah tuan-tuan? Horizontal tu nampak tak ada apa-apa perbezaan. Yang mana? Macam vertical kita nampak perbezaan lurus. Okay. Tapi horizontal kita tak nampak dia terabur juga. Dia jarak yang tengah ni sebenarnya dia bukannya susun seperti ini sekata. Tidy up ni dia akan susun dia sekata. Maksudnya atas, bawah, kiri, kanan dia akan susun sekata. Macam ni dia akan sebaris lah ni, sebaris. Lepas tu antara jarak dua ni akan sebaris. Macam kalau yang tadi tu, dia akan macam ni. Yang tadi contoh lah Contoh position tadi tu, horizontal ni yang benda tengah ni sebenarnya dia tak berubah. Yang benda tengah ni. Dia hanya bagi berubah tu jarak antara dua gambar saja. Maksudnya dia punya keretakan tu still lagi pada di putih ni still lagi pada sini, cuma dia akan move kiri kanan supaya dia sekata dengan antara satu sama lain. Itu maksud dia. Dapat tuan? Dapat. Okay. So kalau vertically ni pula, vertically ni pun sama, cuma bezanya ialah gambar. Vertical ini gambar yang putih dengan yang kelabu ni tak bergerak, dia akan jadi yang dua ni akan jadi sebaris nanti. Yang ni akan jadi sebaris. Cuma yang dua ni dia akan jadi sekata nanti. Dia akan jadi susun sekata. Contoh saya tarik di bawah sikit kan. Then kita pilih semua. Kita ambil vertical. Vertical tu putih dengan kelabu tu dia akan jadi sebaris. Biru dengan kuning tu dia akan sekata atas dan bawah saja. Tapi kedudukan kiri kanan still sama. So nampak tak? Perasan tak? Dia dah berubah dah. So ini jarak dengan biru ni sama jarak dengan kuning ni sebenarnya. Dari segi garisan. Lines atas dan bawah. Jadi kalau kita nak semua ni susun sebaris, jadi kita pergi ke tidy up. So dia akan susun seperti itu. Forma Diana banyak alhamdulillah. So good so insyaAllah benda ni mudah. Mudah cumanya sebab kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, jadi kita tak mungkin bukan pasal kita tak tahu, pendedahan tu kurang. Kita mungkin tak explore ke dan sebagainya. Sebab kita faham ada orang takut nak tekan-tekan ni. Bila dalam digital ni kan, saya selalu jumpa orang takut nak tekan. Tak apa, tekan saja. Don't worry sebab dia boleh undo. So macam kalau kita dah terubah ni kan, contohlah bila kita dah terubah ni kan, kita dah tertarik semua ni, alamak tersilap dah ni, don't worry. Dia ada satu button undo dekat atas ni. Tengok atas sebelah kiri, atas sekali, dia ada satu button U-turn lah lebih kurang, macam U-turn ke kiri tu. Itu tekan saja. So dia akan back. Kalau kata pergi ke kanan balik, nak move forward balik, tekan sebelah kanan dia. Ataupun kalau orang dah expert, dia akan tekan Ctrl Z. Ctrl tambah Z. Dia akan undo. Ni boleh undo lah. Nampak tak? Kalau kita undo semua, dia akan undo balik. Itu don't worry. Kalau salah tekan Ctrl Z atau tekan di atas tu, kiri dan kanan ni, antara dua button ni. InsyaAllah dia akan balik. Tuan, macam mana tekan grup tu? Saya selalu tekan grup, semua tak jadi. Tekan grup mudah saja. Ada dua cara. Pertama kita pilih gambar. Gambar mana yang kita nak grupkan? Contohlah kita ambil ni gambar 3 ni. Lepas tu kita nak positionkan dulu. Katalah kita nak buat tidy up. Kita dah tidy upkan dia. Sekarang ni kita nak group. Group ada kat sini. Atas ni ada satu button group. Tekan group tu. Lepas tu nak ungroup balik, tekan dia. Ataupun kalau nak cepat, dah biasa lepas ni. So macam mana nak buat ungroup? Control, tekan control, serentak dengan G. Control G. So dia akan group. So kalau nak ungroup, control U. Sorry. Sebab kita pakai zoom. Tak apa. So maksudnya kalau ni kita tekan klik kanan, kita tekan ungroup. Control shift G. Tekan dia. So dia jadi ungroup. So kalau nak group, control G. Kalau tak nak group, control shift G. Dapat dah tuan-tuan? Simple, mudah. Cun.
So ini gambar. Okey, katalah tuan-tuan nak tambah gambar kan. Okey, kita cari gambar. Okey, katalah kita masukkan gambar. Kita cari gambar dulu. Gambar yang ada orang. Seorang punyalah, gambar seorang. P-E-O-P-L-E, people. Sama ada gambar tuan sendiri pun, gambar orang lain pun boleh. Katalah gambar abang ni kita masukkan. Okey, ini gambar ni ada background, nampak tak? Okey, dia ada dua cara. Kalau kita pakai Pro, dia boleh buat remove background dalam ni. Tapi kalau bukan Pro, tuan kena buka dekat software lain lah, atau apa, remove background. Okey, ni saya tunjuk contoh saja. Okey, tekan gambar ni. Okey, lepas tu edit image. Sebelah atas ni ada edit image. Okey, perasan tak ada edit image? Tekan edit image tu. Okey, lepas tu remove background. Tekan remove background. So, apa akan berlaku? Okay, lambat pula dia. Okay. So, dia akan hilang. Gambar yang belakang ni akan hilang lah. Patutnya background belakang lagi. Dia lambat sikit pula. Selalu sekejap je. Panjang. Lambat pula dia. Okay, sekali lagi kita cari yang lain. Okay, dah hilang dah gambar tu. Okay. So, nampak tak? Background tadi tu dah hilang. So, apa yang kita buat? Okay. Kita boleh sizekan, kecilkan dia. Kita boleh buat teks dan sebagainya. Siapa nampak tak? Mudah kan benda ni? Okay, kalau ada gambar banyak pula. Okay, saya padam dulu ni. Katalah ada banyak gambar, ada 2-3 orang kat dalam tu kan. Ni, contoh yang ni. Okay, yang ini pun sebenarnya boleh kita remove background. Okay, untuk remove background kena masukkan gambar dulu, baru remove. Ini susah sikit saya nak buat, dah tahu dah tuan aja ni. Okay, untuk gambar ni dia ada dua. Kalau kita pakai Pro, memang kita boleh remove kat sini. Kalau tak pakai Pro, dia kena pakai software dekat luar dulu, lepas tu save, baru bawa upload balik kat sini. Gambar-gambar berkaitan. Itu dia agak panjang sikit lah puan, dia punya cara tu. Ni kalau ada banyak orang ni, okay, saya nak tunjuk contoh. Tapi yang ini saya ingat nanti dulu, tak perlu nak terkejar yang ni. Tuan-tuan puan-puan buat yang basic dulu, lebih kepada teks, gambar yang sedia ada dan sebagainya. Ini nanti bila dah rasa tuan-tuan dah, dia mesti akan seronok lah. Bila buat ni nanti tuan-tuan akan rasa seronok. Lepas tu nanti tak terasa 2-3 jam duduk dalam depan komputer nanti lepas ni. Sebab seronok nak design. Sebab kadang-kadang benda tu dia menepati apa yang kita nak dah selepas ni. Okay, nampak tak? Gambar background semua tu hilang. Gambar orang ni semua keluar. Perasan kan? Macam Pro kan? Tu guna ni dah rasa macam Pro dah. Okay? So, dapat tuan-tuan kan? Okay. So, tak perasan. Kita dah hampir 1 jam dah sebenarnya kelas kita. Itu saya kata benda ni sangat seronok belajar. Okay. Okay, last kali sebelum saya terlupa, saya kena bagi tahu lagi satu contoh berkenaan dengan tulisan tadi. Okay, saya terlupa tulisan tu. Okay, tulisan ni katalah kita tulis selamat datang. Okay, tulisan ni okay, ada satu lagi saya lupa nak bagi tahu pasal tulisan. Tekan tulisan ni, kita boleh tekan efek. Okay, dekat efek ni kita boleh buat banyak perkara. Kita nak ada dia ada macam ada glow lah belakang dia tu. Nampak tak? Dia ada satu macam bayang-bayang kat belakang. Ataupun kita nak tukar tulisan tu curve. Curve ni tuan-tuan pergi ke sebelah kiri, nampak tak shape tu? Ada dia tulis curve. So curve ni nak atas ke bawah pun boleh, tukar saja daripada bawah ni. Pusing dia. So dia akan turun naik. Kalau nak di satu bulatan penuh pun boleh. Nampak tak? Tukar saja tulisan ni. So sekarang ni katalah saya nak masukkan dia ke dalam bulatan kuning ni kan. Katalah saya nak buat dia dalam bulatan kuning. Okay. So macam mana saya nak buat ni? Pertama saya masukkan dia
Okay, bulatan tu ni dah kira macam dah cantik dah ni. Okay, dah tekan effect, lepas tu pergi curve. Okay, masukkan dia dekat curve tu. Dia macam tu lah. Okay, dapat tuan-tuan? Smart mockup apa tuan? Okey, bagus. Ni bila tanya ni. Kan tuan buat ni. Ya? Tuan buat bulat cantik ni, cara dia buat perlahan. Bulat ni. Okey, saya tunjuk sekali lagi Okey, pertama kita cari teks yang kita nak. Okey, katalah teks panjang lah. Kita buat satu teks. Katalah kita buat teks ni, selamat datang ke kelas digital marketing. Okey, panjang ya. Okey, saya padam atas ni. Okay, ni nampak perasan dia panjang kan? Okay, pertamanya kita tekan teks ni, kita cari efek. Efek tu ada kat mana? Okay, efek ada dekat atas. Okay, tekan efek. Lepas tu cari curve. ABCD curve sebelah kiri. Tekan curve tu. So nampak tak curve? So dekat curve ni, tuan nak pastikan dia masuk dalam satu bulatan penuh, adjust dia kiri ke kanan. Ni kita nak buat kiri ke kanan lah. So dia akan bercantum. Katalah macam tu lah. Nampak dia dah masuk. Cantik je masuk. Selamat datang ke kelas digital marketing. Contoh. Lepas tu saya nak tambah gambar bintang. Cari star. STAR. Saya tambah gambar bintang. Pasal apa? Saya nak letak kat tengah-tengah tu je. Okay. Boleh tuan? Dapat Mudah saja malam ni. Tuan. Yes. Macam mana kalau kita nak bagi huruf tu di belakang, yang warna kuning tu duduk kat depan, tapi kita boleh nampak huruf tu bagi atas macam kuning tu. Okay. Maksudnya dia boleh bayang macam transparent lah. Transparent tuan. Terima kasih. Good. Okay, tekan kepada gambar tadi. Kan gambar ni. Okay, pertamanya tekan gambar ni, klik kanan. Okay, send to mana kita tengok mana yang atas. Tulisan ni. Okay, so tulisan send to back. Send to back. Okay, send to back. Kalau back ni, kalau send to back dia akan hantar ke belakang sekali. Mungkin ada 3-4 lapisan kan. So tekan yang bawah ni dulu. Send to backward. Okay, lepas tu tekan lagi sekali. So dia hilang, betul tak? Okay, sekarang ni kita nak tengok tulisan tu semula, betul tak? Ya. Okay, tekan gambar. Kalau kita boleh baca, macam kita boleh baca, macam kita boleh baca kuning tu dia jadi macam cayak, kita boleh baca tu tuan. Okay, so ambil gambar yang kuning ni, klik, lepas tu ada tak nampak gambar main catur tu, transparency, sebelah kanan atas tu. Transparency. Sebelah kanan ada button, sebelah kanan ada 4 button tu, tengok transparency. Dia macam catur punya tu. Orang main catur kan. Okay. Sebelah kanan, nampak tak sebelah kanan tu? Transparency. Catur main catur. Okay. Perasan tak ni saya tunjuk pakai mouse. Nampak tak? Mouse tuan duduk kat mana? Ni. Okay. Satu, tekan. Okay, dia akan keluar pop-up macam ni, tolak ke kiri. So main okay tuan. Okay. Dia nampak macam. Okay. Okay tuan, makasih. Okay. So itu saja. So sedar tak sedar kita dah sejam tuan-tuan. Saya nak tunjuk business card pun macam tak sempat. Tapi tak apa, saya kena tunjuk juga sebab dah janji. Okay. So kita terus kepada ni. Sebab bukan apa, business card ni simple je, don't worry. Simple. Pasal jangan membazir duit untuk buat business card. Harganya RM25, RM35 kan. Tuan-tuan buat sendirilah. Mudah. Okay. Tekan create design ni. Okay. Lepas tu cari business card. Bawah ni ada business card. Okay. Tekan business card ni.
Lepas tu nanti pergi kedai digital, print lah sendiri. Charge-nya kan. Okay, so dekat sebelah kiri ada banyak template. Tengoklah perniagaan kita. Food, kalau kita kata ni nama Mariana, dekat nama dengan Puan Mariana tadi tu. Okay. Yes. Dapat tuan? Tuan Mutalib? Dapat. Template business card. Okay, so ini business card ni kita nak cari apa? Katalah kita nak cari food, tekan food. So dia kan keluarlah semua gambar food. Kalau tuan-tuan jual fashion, FASHION, tekan, dia akan keluar fashion. Ada macam-macam. Okay, katalah tuan-tuan jual plum. PLUM. Okay, dia keluar lah ni semua. Okay, contoh kita ambil kita ambil satu contoh yang mungkin kita rasa ini tak stylo lagi ni. Kita cari corporate lah. Kita cari corporate dulu. CORPORATE. Cari je corporate. So dia kan keluar. Nampak ni. Okay, ada banyak pilihan di sini. Pilih je. Jangan sampai rambang mata dah. Okay, dia akan, design ni akan depan belakang. Dia akan ada depan belakang. Okay, katalah yang ni kita ambil. So bila kita klik tu, pilih apply both. So atas dan bawah. So apa yang kita buat dekat sini, so tinggal lagi kita tukar nama saja. Tak perlu nak edit lain dah. Tinggal lagi mungkin color ke, kita nak main color pun boleh. Kata ni kita minat design ni tapi color nak tukar. So pergi ke, klik saja gambar-gambar berkaitan. Katalah color merah ni, klik. Tu nak tukar yang mana. Kata nak tukarkan dia jadi kuning. Lepas tu sebelah dia ni biru. Contoh. Terpulang pada anda nak tukar. Okay. Lepas tu nama edit saja Hardi Udar. Lepas tu jawatan, katalah berjawatan trainer. Lepas tu masukkanlah alamat tuan-tuan. Ini depan. So belakang ada. Ni belakang. Mungkin tuan-tuan nak tambah teks seperti yang saya katakan tadi lah. Tambah teks tu, ambil yang second ni. Okay, masukkan perniagaan tuan-tuan. Apa saja yang tuan-tuan nak. Kerja produk 1. Okay, contoh. Lepas tu masuk lagi produk 2. Okay, lagi satu lagi, masuk lagi produk 3. Contoh. Okay, so kita nak susun dia supaya dia nampak sekata. So pilih je 3 ni macam saya kongsikan tadi. Pergi ke position, susun dia sebelah left. So dia akan tersusun. Lepas tu Ctrl G untuk kita groupkan dia. Okay. Dan kita tariklah ke sini. Lepas tu tulisan mungkin tak nampak, tukar saja color ke putih. Lepas tu putih. Okay. So logo nak tukar, nak tukar, padam logo dia. Masukkan logo tuan-tuan. Macam mana nak masukkan logo? Tekan upload. Okay. Upload media. Okay. Lepas tu cari logo tuan-tuan ada kat mana. Katalah tuan-tuan punya logo tu. Okay, contohnya ni anak saya punya kerja lah ni. Ada gambar kereta. Katalah kereta ni kan. Okay, saya ambil lah kereta ni. Okay, dia dah keluar. Lepas tu, bila dia dah keluar tu, klik. Dia pun keluar gambar logo tadi. So, kita nak edit image, nak buang background. Kacau background tadi. Dia ada pertanyaan pasal mockup. Okay. Okay, keluar dah. Okay. Lepas tu satu lagi untuk mockup. Okay, mockup tu dia macam ni buat. Katalah saya ambil gambar kita ni. Macam mana buat tulisan tadi tu? Yang tulisan BMW tu. Ni BMW ni. Buang. Macam tu tulisan dia tadi atas. Buang tulisan tu ke? Ya. Oh, dia remove background je tuan. Oh, okey. Yes. Oh, dia buang remove sekali lah. Okey. Dia akan remove semua. Okey, sekarang ni last kali saya nak tunjuk ialah berkenaan dengan smart mockup. Okey, apa dia smart mockup tu? Okey, dia lebih kurang macam ni lah. Tekan gambar ni, edit image. Lepas tu kita tekan smart mockup ni. Okey, katalah kita nak masukkan dalam baju ataupun handphone, tak kisah apa bahagian kita nak. Gambar ni dimasukkan ke mana. Nanti lepas ni tuan-tuan jangan takut. Buka buat Canva, try edit, ambil satu design, lepas tu try edit, tukar dia. Type lah apa template yang tuan-tuan nak. Katalah tuan-tuan nak buka makanan, cari poster makanan. Type je.
Mockup dia lambat pula. Apa smart mockup tu, apa tujuan ni? Smart mockup ni tu nak tunjuk ni. Dia macam kita nak masukkan gambar ni dalam handphone. Contohnya handphone, kita buat satu logo handphone, lepas tu gambar tu dalam handphone tu. Ataupun mungkin kita ada design baju, jadi design tu kita nak tekap dia ke dalam baju kita, baju yang kita design. Dia lambat pula dia smart mockup ni. Okay, tak apa, saya buat yang satu cara dulu. Okay, smart mockup tu dia macam ni. FRAME. Okay, dia lebih kurang macam ni lah. Dia lambat pula. Okay, saya cuba ni dulu. Okay, ambil gambar ni. Lepas itu, okay, tengok gambar ni saya edit. Lepas tu saya tekan smart mockup. Okay, ni dia smart mockup. Okay, tengok tunggu dia lambat, dia tengah loading. Apa yang saya buka terlebih ni? So far. Okay, kejap ambil masa sikit tuan-tuan. So ini Canva ni banyak design yang kita boleh buat dan dia banyak bantu kita. Macam saya buat letterhead, saya buat flyers, buat brochure, business card, semuanya saya pakai Canva. Even saya buat borang pun pakai Canva. Jadi memang benda percuma. Kalau sebelum ni kita kena bayar designer. Designer kena bayar RM30-50 dan sebagainya, atau RM150. Yang ni kita buat sendiri je. Lepas tu kita pun puas hati. Kadang-kadang bila kita minta orang buat, kadang-kadang ada tulisan tak kena, kedudukan tak kena, kita nak bagi tahu dia 2-3 kali pun kadang dia pula leceh juga dia rasa dengan kita. Kita buat sendiri. Smart mockup ni dah lambat nak buka. Saya tak pasti pasal apa dia tak membantu malam ni. Okay. Okay, tak apa. Saya memang agak mungkin malam ni internet tak berapa cantik. Okay. Dia tak membantu. Okay, tak apa. Smart mockup ni dia lebih kurang macam ni lah design dia. Saya tunjuk satu. Okay, dia lebih kurang macam ni. Mana? All your folder, module. Okay, ini dia. Ada gambar handphone ni. Okay. Ni dia. Okay, smart mockup tu ialah macam handphone ni kan. Okay, handphone ni perasan tak ada teks kat dalam tu, ada gambar. Gambar dalam teks dalam handphone ni. Ini adalah smart mockup. Maksudnya apa yang kita design tu dia akan boleh diinsertkan ke dalam handphone ni. Dia seperti macam nampak real. Sebenarnya dia ni dua gambar yang berbeza ni. Tengok saya tarik. Saya cuba tarik dia. Setelah saya ambil satu gambar tu, nak tunjuk juga lambat dia. Jalan dia jalan. Apa tujuan smart mockup ni atau kegunaan dia? Smart mockup ni macam ni tuan. Dia gambar ni, gambar orang ni kan, dia akan masuk ke dalam handphone ni. Tu yang nak tunjuk tu. Sebab minta maaf lah, internet malam ni tak berapa membantu pula dia. Itu nak tunjukkan tu. Saya cari dulu handphone. Okay, saya cari dulu. Ada tak dia punya template yang ada? Dia agak lari.
Maaflah malam ni saya tak boleh nak tunjukkan smart mockup ni. Sebab tak membantu pula dia punya tu. Kau ceritalah step dia, macam buat step dia. Step dia memang kena tunjuk gambar ni sebab dia ibaratkan macam kalau kita ada design satu baju, design, lepas tu kita nak tekapkan design tu ke baju kita. Itu dia panggil smart mockup. Dia macam contoh yang kita punya design tu dalam satu gambar yang real. Ataupun saya bagi saya ada gambar dia sebenarnya macam ni. Saya ada gambar dia. Maaf last. Saya cari dulu. Itu macam logo WhatsApp business dalam handphone tadi kan? Yes. Sekejap saya tunjuk kepada tuan dia punya tu. Smart mockup tu dia macam ni. Hai. Internet malam ni tak berapa cantik mungkin. Harap tuan-tuan bersabar nah. Design ni. Ni semua ni design Canva. Ada pula dia. Sekejap saya carikan dulu. Profile. Okay, semua ni kalau tuan-tuan nak tahu apa yang tuan-tuan nampak design dalam ni, ini adalah Canva. Saya buat bulletin pun pakai Canva. Memang jalan. Okay, jika save tak pecah ke gambar ni. Kalau nak cantik, save dalam PDF. Tuan-tuan save dalam PDF, tak pecah. Okay, so ini semua ni saya buat guna Canva. Nampak tak? Page yang pertama, lepas tu page yang kedua, ketiga, lepas tu saya nak tunjukkan yang smart mockup tu seperti ini. Mana gambar baju tu? Ni dia. Inilah dia smart mockup. Okay. Nampak tak tuan? Ini sebenarnya baju ni, kita design tempat lain, lepas tu baru kita tekapkan dia seperti yang kita nak print nanti. Inilah dia contohnya. Kira macam tulisan PPK dengan logo tu dekat baju tu. Dia semua ni. Yang tuan-tuan nampak design dekat baju ni, sebenarnya design ni kita buat dia di atas satu tempat lain. Lepas tu bila design tu dah siap, barulah kita akan tekapkan dia macam ke sampel baju supaya dia apa yang kita nak print tu macam itulah hasil dia nanti. Ini baju daripada gambar luar bawa masuk sini lah. Betul. Bawa tanpa logo tu kat situ. Betul. Jadi apa beza dia dengan macam kita buat kotak masuk gambar? Untuk Canva ni, kita nak buat macam ni lah ni. Macam tadi kan, contoh macam katalah kita masukkan gambar ni kan. Tak nampak ni. Keluar. Okay. Macam benda ni sebenarnya dia design tempat lain. Kita design ikut ukuran apa semua. Lepas tu kita mergekan dia dengan satu baju yang kosong. Jadi dia seperti kita dah design atas baju tu. Yang baju ni sebenarnya bukan kita ambil gambar. Baju ni bukan gambar yang kita dah siap. Bukan baju ni dah siap kita ambil gambar. Bukan. Baju ni adalah sampel yang kita buat dalam design. Iaitu smart mockup lah. Design tu kita merge, kita tekapkan dia ke dalam satu sampel baju. Kurang macam tu lah ayat dia. Saya mungkin tukang langgang kot nak cakap ni. Okay? Dapat prosedur dapat tu step macam mana tu? Nak masuk gambar. Mula masuk gambar baju, lepas tu masuk gambar tu. Okay, step dia simple. Dia panjang lah. Tapi nak bagi tahu step dia, pertama kita design atas satu template. Design template design baju. Lepas tu bila dah siap, then baru kita akan tekapkan design tu ke baju kosong. Contoh kalau ada design lain, kita boleh masukkan ke sini juga design lain tu. So dia akan jadi baju lain. Maknanya mula upload gambar baju, lepas tu tekan smart mockup, cari kat mana, upload kat sini. Itu advance tuan. Yang dalam Canva ni dia simple. Yang ini advance. Yang ini buat advance ni sebenarnya. Ini bukan basic. Ini saya tak boleh nak tunjuk sekarang. Dia panjang. Okay? Ini nampak kelas advance tuan. Kelas advance tu saya tak buat sebab dia ambil masa. Dan saya pun saya pun kira nak belajar mengajar advance ni takut saya punya ilmu tu tak menepati orang yang nak belajar dengan saya.
Tak apa, Okay, tak apa. Mockup lebih kurangnya lepas foto dah ada, kita tekan mockup punya button. Lepas tu baru kita upload gambar same time. yes, Macam betul. tu. Betul. Tapi Okay. sebab ni smart mockup ni dia tak works. Sebab tu kalau tak boleh tunjuk. Tapi dia tak works. Okay? Tak apa. Nanti ada masa saya akan cuba. Saya macam ni lah. Saya cuba cari masa. Ada dua. Pertama saya dah janjikan kepada anda semua. InsyaAllah minggu depan. Bulan depan. Saya akan bantu untuk buatkan kelas website secara percuma. Kita gunakan kelas percuma ni untuk kita buat website percuma. Okay? Saya dah tunjukkan ada satu website tu memang boleh guna percuma. Tak perlu bayar apa-apa pun. Okay, yang kedua. Nanti kita cari satu masa juga untuk kita bantu untuk setting satu-satu. Saya akan cari cara untuk tuan buat-buat satu-satu supaya tuan-tuan faham semua apa button yang ada dekat kiri dan atas ni. Dekat atas melintang ni dengan sebelah kiri ni. Macam mana nak guna step by step. Okay? Daripada situ nanti insya-Allah tuan akan kreatif. Sebab bila kita faham basic, tu saya katakan tuan-tuan akan lebih kreatif selepas ini. Sebab itulah saya memang orang kata fight untuk tuan-tuan faham dulu benda basic sebelum tuan-tuan pergi ke advance. Okay? So itu saja daripada saya mungkin. Ada pertanyaan? 1-2 soalan? Last? Dia main link ikut dalam biasa lah. Ya? Yeah? Link untuk yang kelas turun Yes. ikut link biasa lah. Mungkin kita ambil hari Khamis lah. Mungkin siapa nak belajar ekstra, saya terpaksa buat tu kelas hari Khamis. Minggu depan lah. Bukan minggu depan. Dia selepas minggu kedua dan ketiga. Itu yang saya boleh janjikan. Minggu depan tu sebenarnya saya pun nak minta skip 1 hari. Kerana mungkin saya kena ke Sabah selama seminggu. Jadi kelas saya Rabu tu mungkin terpaksa ditunda. Pergi ke satu hari yang lain. Itu je nak minta bagi tahu awal. Kalau jadilah. Kalau tak jadi, kelas Rabu depan still macam biasa. Rabu depan kenapa? Dah habis sesi kan? Siapa yang nak continue tak ada masalah. Boleh join lagi. Okay? Oh, hari Rabu balik lah. Yes. Okay tuan-tuan? Itu saja saya ingat daripada saya. Terima kasih pada semua yang sudi hadir untuk saya kongsikan ilmu ni. Semoga bermanfaat untuk anda dan perniagaan anda. Untuk membantu ekonomi anda juga. So, insyaAllah saya doakan anda semua dikurniakan kejayaan dunia dan akhirat, kehidupan husnul khatimah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh, solehah, anak-anak jilul Quran, isteri yang solehah, dilindungi daripada sebarang wabak, penyakit, dan juga anda semua dikurniakan kesihatan dan keafiatan. So, kita tangguh dengan suatu as dan tasbih kifarah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulina insani lafi khus innal ladzina amanu solihati wa tawassaw bihaqqi tawassaw bis-sabr. Okey tuan-tuan, assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa. Saya akan bantu untuk buat kelas Canva ni, cuma mungkin panjang sikit. Okey. Hari-hari saya akan kongsikan dengan anda. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum.